Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesihatan. Dan terima kasih kerana bersama kami di rancangan Syawal kali ini pada episod yang kedua. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan sebuah topik, yakni topik berkenaan tentang online nikah ataupun nikah secara dalam talian. Ya, para penonton sekalian, baru-baru ini kita tahu bahawa pada awal Mei ada baru undang-undang yang baru yang telah diluluskan oleh Parlimen berkenaan tentang diperbolehkan untuk kita nikah secara dalam talian. Dan ini merupakan langkah-langkah sementara dalam kita ada waktu pemutus litar ataupun COVID-19 ini. Jadi hari ini kita akan membincangkan dengan lebih mendalam dan kita tahu ada beberapa artikel ataupun di akhbar yang mengatakan bahawa banyak orang yang terjejas dengan situasi yang sebegini. Ada lebih kurang 200 pasangan yang tidak dapat melaksanakan pernikahan kerana situasi yang demikian. Jadi kita tahu juga bahawa pejabat mufti ada mengeluarkan irsyad di mana mereka mengatakan bahawa boleh untuk melaksanakannya ketika mana ada syarat-syarat pernikahan itu yang terjaga ataupun wujud pada ketika akad nikah itu. Jadi hari ini kita nak berbincang tentang perkara ini bersama dua panelis ataupun dua asatizah. Yakni yang pertama dengan kita pada hari ini adalah Al-Fadhil Al-Ustaz Nur Razak Bakar, yakni merupakan pendaftar pejabat pendaftar pernikahan orang Islam ROMM. Selamat datang Ustaz, apa khabar? Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat, Alhamdulillah. Dan juga bersama kita pada hari ini adalah Fadhil Ustaz Izal Mustafa. Beliau merupakan penolong pengarah pejabat mufti dasar keagamaan. Ya Ustaz? Khabar Ustaz? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita tentang bagaimana Ustaz sendiri meraihkan Hari Raya yang berbeza tahun ini bersama ahli keluarga Ustaz. Silakan Ustaz. Saya lihat tahun ini suasananya agak lebih santai dan rileks lah. Dalam arti kata, kita tak terlalu tergesa-gesa untuk ke masjid. Masjid ada waktu tertentu. Dan kalau yang terima undangan kalangan asatizah menjadi imam khatib, dah kena awal-awal lagi bersiap. Bukan hanya dia sendiri, tetapi ahli keluarga juga yang lain. Jadi bila dalam keadaan sekarang ini, suasananya lebih rileks. Jadi tidak tergesa-gesa dan itu membantulah dalam arti kata membuat lebih persediaan dalaman di rumah sendiri, bagaimana sebagai seorang bapa boleh dia untuk memberikan bimbingan yang terbaik lah. Kemudian yang kedua saya lihat bahawa kerana tidak ada juga ziarah menziarahi dalam tempoh yang ada sekarang, maka juga tidak ada nampak tergesa-gesa dalam mengatur jadual untuk menziarahi, terutamanya kalau ia melibatkan ahli keluarga yang berada di seberang. Jadi saya lebih cenderunglah untuk menasihatkan pada penonton supaya dalam keadaan sekarang ini tadi, apa juga nasihat-nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak MUIS tadi dipatuhi kerana ini adalah untuk faedah dan keselamatan jangka panjang setiap pihak tadi. Kita masih juga boleh meraihkan, tetapi itu saya katakan tadi awal tadi, suasananya agak lebih santai dan rileks, tetapi juga menjaga keperluan-keperluan yang telah ditetapkan. Terima kasih Ustaz. Pastinya anda juga dapat rasakan kesantaian kita dalam menyambut Hari Raya tahun ini kan. Mungkin Ustaz Izal ada tambahan bagaimana anda raikan dengan keluarga? Terima kasih Ustaz atas soalan tu. Jadi saya ni keluarga ada dua anak kecil lah. Jadi anak budak-budak kecil ni tak tahu, dia tak dapat nak bezakan ni Hari Raya, kenapa tak boleh keluar, kenapa itu dan kenapa ini. Jadi sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan kepada umat Nabi, sewaktu di pagi Hari Raya, Nabi kata izhar ataupun menzahirkan kegembiraan. Itu satu tuntutan agama. Ya, kita ada pilihan. Sama ada kita nak terus bermuram, suram, lepas solat raya, lepas dah takbir, terus tidur ke apa kan. Ataupun kita tetap juga nak menzahirkan keriangan kita, dan itu satu tuntutan agama, maka sama ada dengan makan-makan, kita tetap juga boleh meminta maaf menggunakan wadah online ke, secara Zoom ke, video conferencing. Kita boleh pohon kemaafan, boleh ziarah secara virtual, secara online.
Tapi untuk bertemu dengan satu dengan yang lain, itu yang perkara yang perlu untuk kita jauhi kali inilah. Kerana kita perlu memainkan peranan kita untuk memastikan penularan wabak ini terkawal. Kita sayang dekat mereka yang lebih berumur, kita punya mak, kita punya ayah, nenek dan atuk. Kita nak ziarah mereka. Tapi di antara tanda kita sayang kepada mereka adalah kita memastikan mereka ini tetap juga kekal insya-Allah selamat dan mereka ni sentiasa terpelihara lah daripada dijangkiti oleh perkara yang tidak kita ingini. Jadi apa yang saya lakukan pada awal Syawal adalah dengan memastikan kita cuba sedaya upaya sekadar kemampuan kita untuk memastikan suasana dekat rumah tu tetap ada keceriangan dan bukanlah muram ataupun sedih dan sebagainya lah. Wallahualam. Jadi kalau para penonton tak sempat untuk hubungi ahli keluarga pada hari raya yang pertama, masih lagi boleh hubungi mereka dan tanyakan khabar dan ucapkan selamat hari raya kepada mereka dan mohon maaf dan sebagainya. Masih ada peluang lagi ya. Jadi kita masuk dalam topik pernikahan online boleh insya-Allah. Ustaz, mungkin Ustaz Nur Razak ada soalan. Ada dengar-dengar lah masyarakat kita yang katakan kenapa nak nikah online dan kenapa tak tunggu sehingga habis pemutus litar ni. Kalau jodoh tu tak ke mana kan. Jadi apakah mungkin keperluan adanya undang-undang yang sedemikian rupa? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sering orang katalah jodoh tak ke mana. Ketika langkah-langkah pemutus litar dikuatkuasakan, pihak-pihak yang terjejas pasangan pengantin akan sering memberikan alasan benda baik, kenapa nak tunggu-tunggu. Jadi percepatkanlah. Jadi kalau dah kahwin senang. Jadi inilah yang menjadi antara perkara yang menjadi pertimbangan kami. Jadi dalam usaha kita memberikan jalan keluar kepada pasangan-pasangan yang rasanya perlu untuk meneruskan nikah dalam tempoh pemutus litar, maka inilah alternatif buat mereka. Mereka boleh ada pilihan menunggu selepas tempoh ini selesai. Tapi kadang-kadang juga pasangan itu menghadapi suasana yang berbeza. Bawa contoh. Baru-baru ini juga kami terima permohonan agar nikahnya dapat disegerakan atas alasan wali bapa perempuan tadi sedang mengidap barah stage 4. Jadi dia mintalah supaya nikah dapat dijalankan dengan segera. Kalau kita nak tunggu sampai hujung bulan Mei ini selesai, tak tahu bagaimana keadaan. Kerana ada berlaku insiden sebelum tempoh pemutus litar itu dikuatkuasakan, pasangan jangka bernikah dalam tempoh tersebut dalam bulan April. Kemudian permintaan agar dapat dinikahkan dengan segera atas alasan yang sama. Dan alhamdulillah permintaan tersebut kita benarkan. Ketika itu belum ada lagi tentang nikah secara pautan video. Kita luluskan. Kemudian selang beberapa hari, juru nikah yang menikahkan sampaikan khabar kepada kami yang walinya baru meninggal dunia. Jadi terkesanlah kita. Dia ingin supaya anaknya bernikah dan dia dapat saksikan pernikahan anaknya tadi. Jadi inilah antara contoh-contoh. Bila kita cerita begini sedih pula dalam suasana Syawal ni, kan? Tapi ini contoh-contoh yang berlaku. Termasuk juga kadang-kadang pasangan itu warga asing. Telah datang ke Singapura, kemudian tempoh untuk dia mendiami ini terbatas. Kadang-kadang diberikan 30 hari, kadang-kadang diberikan 90 hari. Jadi mereka kalau tidak dapat untuk menyambung tempohnya, perlukan seorang daripada kalangan warga Singapura sebagai penjamin, maka dia terpaksa pulang semula. Jadi inilah kadang-kadang faktor-faktor yang boleh kita pertimbangkan untuk orang-orang sedemikian tadi. Tak payah tunggu-tunggu lama lagi lah. Kita boleh benarkan agar mereka dapat teruskan kehidupan, mendirikan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian tadi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya rasa jelaslah bagaimana undang-undang ini dapat membantu mereka yang terjejas dengan keadaan COVID-19 ataupun pemutus litar ini ya. Jadi alhamdulillah dapatlah mereka melaksanakan pernikahan dengan alasan-alasan yang demikian. Mungkin kepada Ustaz Izal kalau boleh kita tanyakan tentang irsyad yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Kita tahu irsyad itu mengatakan diperbolehkan untuk melaksanakan nikah menerusi online ataupun secara
belakang tabir skrin tu lah. Jadi mungkin masyarakat kita ada yang belum bersedia kerana suatu perkara yang baru dan mereka rasa ragu-ragu sama ada boleh ke, betul ke, sah ke macam gini kita tak dapat jumpa qadi, tak dapat bersalaman kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita apakah mungkin yang dibincangkan dalam irsyad tersebut dan dari dalilnya dan pertimbangan yang diambil oleh pejabat mufti. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi seperti mana yang Ustaz katakan tadi, ia merupakan satu irsyad daripada pejabat mufti. Maksud irsyad itu apa? Maksud irsyad adalah ia adalah garis pandu agama. Dia bukanlah keputusan fatwa. Jadi pada awalnya kita menerima soalan daripada pejabat pernikahan pada sekitar awal bulan 4, sama ada boleh ataupun tidak pernikahan di atas talian ataupun pada pautan video conferencing. Jadi pejabat mufti kita melaksanakan kita punya kajian dulu. Kita lihat sama ada terdapat fatwa-fatwa terdahulu yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa MUIS sendiri. Ada tak fatwa yang agak serupa, agak mirip? Ternyata ada. Pada tahun 99, Jawatan Kuasa Fatwa MUIS telah mengeluarkan satu fatwa. Fatwa tersebut membenarkan satu persidangan dekat court proceeding lah, persidangan dekat mahkamah, persidangan penceraian dekat mahkamah tu untuk dikendalikan melalui video conferencing, melalui pautan video. Ini mungkin atas sebab-sebab yang tertentu, mungkin suami ataupun isteri ada ataupun suamilah ada dekat penjara dan sebagainya. Jadi Jawatan Kuasa Fatwa ketika itu memutuskan persidangan ataupun penceraian yang berlangsung itu adalah satu penceraian yang sah secara pautan video, itu boleh diterima. Jadi ada satu fatwa. Kemudian kita lihat juga dekat fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh badan-badan antarabangsa dekat rantau ini. Sebagai contoh, ada satu fatwa yang dikeluarkan dekat Malaysia pada tahun 2011 yang membenarkan pernikahan secara online. Jadi berdasarkan fatwa-fatwa ini, kemudian kita merujuk semula kepada turas, kepada tradisi kita. Ada ke tak ada para fuqaha berbicara tentang setentunya lah, bukan tentang pernikahan online. Zaman dulu tak ada internet kan. Tapi ada ke tak ada perkara yang paling dekat, yang paling serupa dengan pernikahan yang sedemikian rupa. Ternyata ada. Para fuqaha dulu pernah berbincangkan tentang pernikahan yang berlangsung secara surat menyurat. Jadi masa seorang tu dia menulis surat, dia terima ataupun tidak terima pernikahan. Jadi semuanya telah dibincangkan oleh para fuqaha zaman dulu. Jadi itu dasar agama. Kemudian kita lihat kepada realiti kehidupan zaman sekarang dengan teknologi maklumat yang semakin berkembang. Ia membawa kesan juga kepada sebahagian daripada amalan agama kita. Kalau dulu orang nak dengar kuliah mesti kena ke masjid, sekarang ni dah boleh dengar. Kita boleh dengar kuliah yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ustaz yang ada dekat rantau lain, dekat negara lain kan. Secara live kita boleh dengar. Dulu bayar zakat mesti kena face to face. Mesti kena salam tangan, dah salam tangan pun mesti kena enjut, kalau tak sah. Sekarang ni bayar zakat dengan circuit breaker pemutus litar, tempoh pemutus litar, ramai masyarakat kita yang membayar zakat secara online. Dan begitulah, ia memberi kesan yang positif kepada pengamalan agama kita dengan perkembangan teknologi ini. Jadi mengambil kira perkembangan ini yang berlaku, kemudian mengambil kira juga penulisan para fuqaha tentang isu ini, kemudian keputusan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa dengan keputusan pendapat-pendapat fatwa yang lain. Pejabat mufti buat kesimpulan bahawa pernikahan secara online ini, secara pautan video ini dibenarkan, tapi ada syarat-syarat yang tertentu. Ia perlu menepati segala rukun dan syarat-syarat pernikahan. Sebagai contoh, pernikahan itu mestilah dilaksanakan oleh wali, mesti kena ada saksi, mesti kena ada keredaan. Jadi semuanya apabila telah ditepati, barulah insya-Allah pernikahan itu adalah sah. Jadi secara prinsip, secara agamanya, pejabat mufti telah mengeluarkan pendapat agama yang mengatakan ia boleh dilaksanakan. Macam mana ingin melaksanakannya, what are the condition semua, apa syarat-syaratnya semua, itu akan diuruskan dari segi administrasinya oleh pejabat ROMM itu sendiri. Wallahualam. Jadi jelaslah saya rasalah
kenapa ataupun irsyad ni bukan satu perkara yang baru sebenarnya, bukan satu status baru, tapi sebenarnya sebelum ini pernah ada fatwa-fatwa yang diambil kira dan dilihat, dan juga panduan-panduan agama yang mereka telah selidiki untuk sebelum mereka dapat mengeluarkan irsyad yang demikian. Jadi itu satu untuk kita tahu lebih lanjut, boleh ke MUIS website, boleh lihat sendiri irsyadnya dan bacalah irsyad yang ada di laman MUIS itu sendiri. Mungkin seterusnya Ustaz Nur Razak, yang kalau kita boleh tanyakan berkenaan tentang kalau ada pasangan yang mungkin nak melalui ataupun nak buat pendaftaran pernikahan secara online, secara talian ini, bagaimanakah mereka boleh laksanakannya dan apakah mungkin syarat-syarat yang perlu mereka lalui? Pernikahan online ini kadang-kadang masyarakat punya tanggapan bahawa ianya sesuatu yang mudah. Cukup dengan duduk depan skrin, pakai songkok, pakai baju Melayu gini, dah bolehlah jalankan nikah. Sehingga kadang-kadang menyebabkan kalau isteri ada pun isteri jadi bimbang dan takut. Kenapa pula pakai songkok, pakai baju Melayu duduk depan skrin ni. Itu juga yang saya dengarlah apabila mula rang undang-undang ini diluluskan, jadi seperti bahan bualan lah kalangan masyarakat. Kita bukan pula pada waktu yang sama nak menyusahkan pasangan-pasangan yang memang kita anggap ada keperluan nak bernikah. Tapi dalam melaksanakan nikah online, seperti tadi Ustaz Izal sebutkan tentang syarat, rukun yang berkaitan dengan hukum, perlu juga dipastikan ianya dipenuhi untuk memastikan aspek hukum terlaksana. Dan kerana ini perkara baru, nikah online dalam sejarah Singapura belum pernah berlaku, jadi kita perlu juga ambil pendekatan berhati-hatilah. Walaupun ianya dah dibenarkan oleh undang-undang, tetapi kita juga ingin mengemaskini bagaimana kita boleh pastikan agar pelaksanaannya juga licin dan lancar. Jadi pada peringkat awal ini, kita akan lebih memilih, seperti saya sebutkan awal tadi, golongan-golongan yang perlu untuk bernikah dalam tempoh pemutus setar ini supaya kita dapat luluskan dia. Jadi kita akan lihat kondisi mereka itu bagaimana. Jadi apabila mereka kemukakan permohonan, itu antara perkara yang kami akan teliti. Kemudian aspek yang kedua yang kami perlu tekankan, soal nikah online ini bukanlah seperti yang kadang-kadang difahami oleh masyarakat. Pengantin laki-laki ini memang orang Singapura, maka dia berada di Singapura. Pengantin perempuan orang Indonesia, maka dia berada dekat Bandung lah. Itu tak boleh berlaku. Syarat untuk pernikahan mengikut undang-undang Singapura bahawa kesemua pihak, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan kedua saksi mesti berada di Singapura secara fizikal. Walaupun mungkin dalam majlis mereka berada di lokasi yang berbeza, tapi tetap dalam daerah Singapura. Kerana kuasa jurunikah hanyalah dalam daerah Singapura, tidak di luar. Maka nikah tersebut mesti mengikut undang-undang Singapura. Jadi itu yang perlu difahami. Jangan pula nanti kalau kata calon suami saya ini dekat Eropah, tak boleh pulang, tak boleh datang pun. Boleh tak kita buat nikah melalui online? Tak termasuk dalam syarat-syarat yang boleh kami terima. Itu satu. Yang kedua ni, nikah ni bukan hanya masalah lafaz lah, sebutan. Soal wali kata aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Fulana binti Fulan. Kemudian yang pengantin laki-laki jawab, aku terima nikahnya Fulan binti Fulan. Di pihak kami juga kami perlu adakan dokumentasi. Jadi di sinilah kalaulah nikah seperti biasa ada dokumen yang ditandatangani oleh kesemua pihak, maka nikah online juga sama. Jadi berarti kalaulah pasangan itu nak bernikah, dia mesti ada kelengkapan-kelengkapan yang berkaitan dengan IT. Kita akan hantar dokumen melalui email. Kemudian dokumen tersebut dia kena cetak, print. Dah cetak, kemudian dia akan siapkan pada hari majlis. Kemudian depan kadi dia akan tanda tangan melalui skrin yang ada. Selesai daripada itu semua, kesemua pihak nanti perlu scan balik dokumen tersebut, emailkan kepada kadi. Jadi ini tujuannya nikah online. Tidak ada istilahnya pertemuan. Jadi semuanya berlaku
di alam maya lah kita kata. Jadi dokumen-dokumen tersebut pun dihantar mengikut kaedah sedemikian. Jadi pasangan yang nak bernikah perlu pastikan mereka ada kelengkapan ini. Tak cukup dengan ada skrin saja, laptop sahaja, tapi fasilitas yang lain tadi masih perlu untuk membantu melancarkan urusan dokumentasi tadi. Jadi ini antara perkara-perkara yang akan kami teliti apabila adanya permohonan yang dibuat supaya segala berkaitan dengan online tadi dapat berjalan dengan lancar mengikut kedua-dua aspek hukum dan juga undang-undang yang kami tetapkan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi menariklah ya, jadi proses dia bukan satu yang kita ambil mudah, tetapi sebenarnya prosesnya sangat teliti dan rapi. Dan ini bukan untuk mempermudah-mudahkan, tetapi hanya untuk membantu mereka yang dalam keadaan memerlukan, yang dalam keadaan yang atas sebab-sebab tertentu mereka perlu melaksanakan pernikahan itu ya. Jadi harap semua dapat memahamilah dengan lebih lanjut, ini bukan mudah-mudah, tapi ada proses yang telus, yang teliti yang kita telah letakkan. Dalam memperbincangkan tentang proses ni, saya rasa ada mungkin beberapa soalan yang mungkin kita boleh tanyakan. Adakah bila mana kita melakukan pernikahan secara talian ni, kita masih perlukan untuk ada F2F ataupun interaksi dengan naib kadi sebelum majlis pernikahan itu sendiri? Dan mungkin juga boleh kita tanyakan berkenaan tentang kalau orang nak nikah buat kali yang keduanya, adakah mereka boleh melalui proses pernikahan online ni, Ustaz? Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya rasa Alhamdulillah Ustaz berikan saya peluang untuk saya terangkan lebih lanjut. Kerana tadi kita sebut tentang nikah online. Itu kirakan di peringkat yang terakhir lah. Dan sebelum nikah online tadi, sebenarnya pasangan perlu lalui 2 peringkat. Bila mereka dah buat permohonan pun online, melalui website, mereka masih perlu juga untuk bertemu dengan juru nikah yang mereka pilih. Pertemuan yang kita istilahkan sebagai face to face. Untuk mereka tadi, bertemu, mengenali dan membina. Yang kita istilahkan sebagai hubungan antara juru nikah dengan pasangan supaya setelah bernikah, juru nikah tersebut boleh terus mendampingi pasangan, memberikan mereka nasihat, tunjuk ajar dan juga jika ada keperluan-keperluan lain untuk merujukkan mereka kepada pusat-pusat yang perlu sesuai dengan keadaan pasangan tersebut. Jadi F2F ini telah pun kita juga lakukan secara online. Walaupun sebelum ini pun secara berhadapan, tapi dah kita pindahkan kepada secara online kerana pemutus litar yang telah dikuatkuasakan. Setelah itu baru peringkat untuk pasangan hadir di RUMM bertemu dengan qadi untuk qadi siasat sejauh mana permohonan pasangan tadi menepati hukum dan undang-undang sebelum mereka boleh dibenarkan untuk bernikah. Kita istilahkan ini sebagai dalam bahasa Inggerisnya verification of document, pengesahan dokumen yang mereka ada dan juga pengakuan sumpah bahawa permohonan yang mereka kemukakan semuanya adalah betul dan benar. Sebenarnya pengesahan dokumen dan juga tentang pengakuan sumpah juga kita lakukan secara online sama ketika mana kita dah mula kuatkuasakan nikah online. Jadi sebelum pasangan boleh nikah online, mereka kena pastikan bahawa pengesahan dokumen dan juga pengakuan sumpah telah pun selesai. Itu sama ada mereka dah buat sebelum pemutus litar tadi dikuatkuasakan ataupun setelah. Kalau mereka dah selesai sebelum itu, mereka dah boleh terus buat permohonan untuk nikah online. Tapi kalau mereka belum selesai tahap tersebut, mereka masih boleh buat 2 pilihan. Kalau mereka nak nikah segera, mereka boleh buat permohonan untuk mereka kami jumpa secara online juga. Cuma untuk tahap ini, kita tidak akan buka untuk semua bentuk permohonan. Contoh yang pertama, kalaulah ada pasangannya itu melibatkan warga asing. Jadi dokumen-dokumen warga asing ini kadang-kadang sesuatu yang baru bagi kita. Jadi kita perlu teliti. Jadi kita akan minta pasangan yang sedemikian tadi, satu warga Singapura, satu warga negara luar untuk datang. Kerana kami perlu lihat dokumen yang asli itu tadi. Tidak memadai dengan online. Baik. Kedua, kalaulah juga kadang-kadang pasangannya tadi pernah berkahwin. Jadi kami perlu telitilah dokumen yang mereka ada. Kalau dia seorang janda atau duda yang cerai hidup, kita akan lihat dokumen sijil cerai.
Kadang-kadang secara ini pun tak memadai lah untuk kita lihat secara online saja. Dia tunjukkan begini, kemudian dia emailkan kepada kita. Kadang-kadang scan kopi ni dah kali-kali ke apa ke. Ini proses untuk kita memastikan unsur penipuan ke, kesamaran ke dapat kita elakkan. Kerana kadang-kadang bila kita dah selesaikan semua, bila tiba waktu hari nikah, timbul sesuatu. Mereka dah buat persediaan untuk bernikah. Kemudian kita kata, kami baru terima maklumat terkini bahawa permohonan awak semasa permohonan dibuat dulu ada rupanya unsur-unsur penipuan. Contohnya, kita kata tak boleh teruskan nikah. Ini kadang-kadang timbul rasa tidak puas hati pasangan sebab mereka kata, siapa yang nak bayar semula segala perbelanjaan yang telah kami siapkan sebelum ni. Tentang undangan-undangan kami. Jadi, untuk mengelakkan situasi sedemikian, maka daripada awal kami ambil langkah supaya kalau ada dokumen-dokumen sampingan ketika permohonan dibuat, kami akan minta mereka hadir. Tapi kalau itu melibatkan hanyalah pasangan bujang dan dara, maka kita tidak perlukanlah kerana kita hanya nak buat pengesahan melalui kad pengenalan mereka masing-masing. Jadi itu antara faktornya yang kita akan lihat. Jadi kita dah ada lah F2F online, kita dah ada juga pengesahan dokumen dan pengakuan sumpah online, juga kemudian tahap seterusnya. Cuma bagi setiap tahap itu tadi ada dia punya peraturan yang tertentu. Kalau pasangan nak buat permohonan poligami, Ustaz, setakat ini kita tidak ada permohonan online, Ustaz. Jadi kita tidak berikan peluanglah kepada orang untuk buat permohonan, kemudian nanti kita kata dah boleh selesai perkara tersebut. Untuk permohonan poligami tidak ada dalam website diorang boleh gunakan. Tak ada, Ustaz. Jadi kebimbangan yang sedemikian tadi, kalau di Singapura, tidak adalah. InsyaAllah, kerana langkah-langkah telah pun kami aturkan untuk memastikan bahawa sama ada aspek hukum dan undang-undang dipenuhi sebelum seseorang tadi boleh dibenarkan untuk buat permohonan dan bernikah. Jadi pada penonton boleh tenang-tenang, jangan risau-risau kerana langkah-langkahnya semua ada. Jadi kita tak perlu risaulah ya, insya-Allah. Okey. Kalau boleh saya teruskan dengan Ustaz Izal tentang perkahwinan talian ini, Ustaz, pernikahan secara online. Mungkin ada pasangan ataupun ibu ayah yang mungkin rasa kurang selesa, mungkin rasa kurang senang sebab tak biasa dengan situasi di mana pernikahan dilakukan secara online, tak ada bersalaman dengan qadi dan sebagainya, mungkin rasa tak sedap lah. Jadi mungkin bagaimana boleh kita nasihatkan mereka ataupun apa pendapat Ustaz tentang perasaan yang mereka ada ni, Ustaz? Terima kasih Ustaz atas soalan itu. Jadi ini saya rasa bukan saja untuk pernikahan secara online, tapi saya terima banyak juga kemusykilan agama tentang zakat juga. Zakat juga kan. Masyarakat kita dah biasa bayar zakat fitrah, kemudian ada amil dekat depan dan biasanya mereka akan salam tangan, berjabat tangan dengan amil. Tak berjabat tangan ni rasanya macam tak puas gitu, macam ada something, macam ada kekurangan kat situ. Jadi kita perlu bezakan di antara dua perkara. Satu di antara hukum, kemudian yang dua di antara perkara yang kita dah terbiasa ataupun budaya. Kerana kadang-kala sebahagian daripada kita lah, kita sendiri, kita terbiasa dengan satu perkara, kita ingat tu sebahagian daripada agama, tapi itu bukan sebahagian daripada agama, itu kebiasaan kita sebagai sebuah masyarakat. Sebagai contoh, ibu-ibu kita ni biasa kalau nak solat mengenakan telekung, tu satu perkara yang bagus. Alhamdulillah, kita gunakan telekung kerana ia menjamin insya-Allah aurat tu tertutup. Tapi itu bukanlah satu-satunya syarat sah solat. Maknanya seorang wanita kalau dia keluar ke, dia musafir ke, tak bawa telekung, dia tak boleh solat ke kerana tak cukup? Tak. Jadi kena bezakan di antara kebiasaan dengan juga hukum. Contoh, hukum dengan kebiasaan yang kedua yang boleh saya berikan tentang hantaran dengan mahar. Mahar tu satu keperluan dalam pernikahan. Tak ada mahar, pernikahan tidak sah. Kemudian ada juga di situ hantaran yang mana masyarakat kita dah terbiasa kan, sampai berdulang-dulang, 12 dulang ke 8 dulang ke, berhias ke, ada Al-Quran kan, Quran pun disulami dengan warna emas, kain emas, ada telekung, Quran tu kena baca, telekung kena guna untuk solat kan. Jadi itu semua kebiasaan, bukan hukum.
Kalau tak ada hantaran tak sah ke pernikahan? Tak sah. Memang rasa tak sempurna. Ya, awak rasa tak sempurna. Tapi secara hukum sudah sah. Sama juga dengan isu ini. Kita terpaksa untuk membuat penyesuaian. Pernikahan secara online mungkin memang tidak dapat nak berjabat tangan dengan kadi ataupun dengan naib kadi. Dan hatta selepas nanti insya-Allah Ustaz Nur Razak boleh memerincikan lagi, selepas tempoh pemutus litar ini, lepas di circuit breaker punya period, ada norma-norma yang baru juga kan. Mungkin berjabat tangan ni merupakan satu perkara yang kita terpaksa untuk mengelaknya buat seketika bagi menjamin bahawa penularan wabak tu dapat berterusan kita pelihara. Jadi dari segi hukum, pernikahan itu tetap sah. Sama ada kita selesa ke tidak selesa, itu satu perkara ataupun pengorbanan kita lah untuk kita menyesuaikan diri kita, memainkan peranan demi menjaga dan memelihara masyarakat kita. Tapi saya rasa ini satu pengalaman yang unik untuk setiap individu masyarakat yang melalui fasa ini kan. Jadi nanti 20-30 tahun awak boleh cerita dengan orang ramai lah, saya punya pernikahan ni berlangsung secara online. Bahawa banyak orang yang buat pernikahan secara online, tapi saya telah berjaya dan ini pengalaman saya. Jadi Alhamdulillah, saya rasa ia satu pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua. Allahuakbar. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas penjelasan dan perkongsiannya. Jadi kita harus membezakan antara kebiasaan adat kita dan juga apa yang dikehendaki oleh agama itu sendirilah, supaya kita faham ini yang dikehendaki agama, tetapi inilah merupakan hanya sekadar adat. Kalau tak ada pun tidak mengapa ya. Jadi untuk teruskan persoalan yang seterusnya kepada Ustaz Nur Razak, kalau boleh saya tanyakan. Tadi Ustaz ada sebut sedikit sebanyak berkenaan tentang langkah-langkah untuk memastikan bahawa tiada penipuan. Mungkin Ustaz boleh lanjutkan lagi sedikit macam mana ataupun apa yang telah diambil kira langkah-langkah untuk memastikan tiada penipuan dan juga tiada paksaan ketika mana mereka melaksanakan pernikahan secara talian. Ini antara perkara yang paling penting ya. Kerana sah ataupun tidak nikah itu akan banyak bergantung sama ada pihak yang bernikah itu tadi memang merupakan orangnya itu sendiri ataupun tidak. Jadi kalau kita sebut tentang aspek sama ada bentuk penipuan ataupun tidak, lazimnya lebih kepada orang itu sendiri. Kerana pernah juga berlaku ya, pengalaman bahawa kadang-kadang bila kita lihat pasport orang itu, kita lihat wajah yang dalam pasport dengan wajah yang depan kita ni tak jauh beza lah ya? Dan kadang-kadang namanya pun kita anggap lebih kurang sama. Lebih-lebih lagi kalau itu merupakan warga asing. Jadi pernah berlaku sebenarnya bahawa yang duduk depan kita memberi keterangan sebenarnya bukanlah orang yang memiliki pasport tersebut. Ya? Jadi bila itu berlaku, okay, maka secara jelaslah nikahnya tidak akan dapat kita teruskan. Ya? Tapi lazimnya itu dapat kami kesan lebih awal ketika mereka hadir bagi tujuan pengesahan dokumen dan pengakuan sumpah. Ya? Jadi faktor-faktor yang sedemikian tadi dapat kita kesan lebih awal kerana sudah ada unsur-unsur pertemuan secara fizikal. Tapi ini adalah satu cabaran barulah. Bagaimana kita nak pastikanlah melalui alam maya ini wanita yang sedang duduk itu tadi memang itulah orangnya. Ya? Dalam majlis kita akan minta juga sebenarnya, boleh tak tunjukkan kad pengenalan sebagai pengesahan. Itu mungkin antara cara yang paling minimah boleh kita lakukan. Lebih daripada itu, mungkin sukarlah kita nak pastikan. Jadi ada tak ada yang kita cuba lakukan pada hari majlis itu, tentu kita tidak menganggap bahawa akan adanya antara pengantin laki-laki, perempuan dan juga saksi-saksi. Istilahnya tadi mereka bersekongkol lah untuk membuat penipuan bagi pernikahan. Jadi kita akan pastikan pertama sekali bahawa memang inilah calon isteri wanita yang awak kenali dan ini jugalah orang yang kamu nak nikahi. Kita tanyalah dengan pengantin laki-laki. Sama jugalah dengan pengantin perempuan. Memang ini laki-lakinya, orang yang kamu nak nikahi, memang itu bentuk wajahnya, lain tak daripada yang pernah awak lihat ke? Atau yang datang ni orang lain ke? Kembar dia ke? Kemungkinan lah. Begitu juga dengan saksi lah kita pastikan. Kalau awak mengatakan bahawa awak saksi mewakili pengantin perempuan, memang betulkah itu wanita yang awak kenal sebagai pengantin dengan namanya sedemikian? Jadi ini bentuk pengesahan yang cuba kita lakukan pada hari majlis tersebut.
Tapi tentang pengesalan, tentang langkah-langkah untuk kita mengenali tentang aspek-aspek mereka telah kami lakukan lebih awal. Jadi ini antara bentuk-bentuk yang boleh kami lakukan. Sama juga kalau macam contoh, betul tak mereka ni berada di Singapura ke tidak? Terutama kalau melibatkan pasangan warga asing. Macam mana kita nak pastikan? Dia boleh cakap depan kadi ketika majlis tu, memang saya sekarang berada dekat Singapura. Kan? Siapa yang nak siasat lagi? Kita ada langkah-langkah yang kita lakukan. Ya? Kita buat kerjasama dengan agensi kerajaan. Bagaimana kita boleh pastikan yang orang ini berada di Singapura. Jadi kerjasama yang kita lakukan inilah yang membantu kita untuk memastikan aspek-aspek yang mungkin boleh menyebabkan nikah itu tadi tidak diterima oleh hukum dan undang-undang dapat kita atasi dari awal. Jadi ini sebenarnya bertujuan nak membantu pasangan. Ya? Bukan kita letakkan semua ini nak menyusahkan mereka. Kenapa nak letakkan ini semua. Tapi ini nak memastikan. Kerana lazimnya pasangan akan kata, yang saya nak biar nikah saya sah. Sah dan diterima. Jadi kalau itulah yang memang mereka inginkan daripada awal, maka kami juga membantu mereka lah untuk mencapai hasrat mereka tadi. Jadi inilah yang kami lakukan. Daripada nanti kalaulah setelah bernikah, baru terbukti adanya unsur penipuan, terpaksa pula nanti batalkan nikah, kenalah nanti nikah semula dan sebagainya, maka akan melalui proses yang lebih rumit lagi. Jadi kita membantu pasangan untuk memastikan nikah mereka diterima. Hukum agama dan undang-undang. Jadi kami yakin bahawa pasangan juga adalah pasangan yang jujur. Membantu kami untuk memastikan tidak ada sebarang unsur-unsur yang boleh menjejas nikah mereka. Kita tidak mahu sampai nak peringkat mendakwa pasangan yang memang berhasrat nak bernikah lah. Ustaz, jadi yang lebih utama yang kita tahu di sini adalah kita inginkan bahawa pernikahan itu adalah sah mengikut syarat-syarat yang telah diletakkan dalam agama ya. Jadi proses ini semua diadakan untuk memastikan kita capai tujuan tersebut, bukan untuk menyusahkan ya. Jadi itulah antara perkara yang perlu kita ambil tahu dan peka. Boleh silakan. Saya nak bawa satu contoh lah perkara sebenar yang berlaku Ustaz. Ini sebelum kita pernah perkenalkan nikah online. Pasangan terbuat permohonan. Kemudian pasangan tidak hadir lebih awal bagi tujuan pengesahan dokumen dan pengakuan sumpah untuk kami siasat. Mereka memilih untuk datang hanya pada hari nikah untuk kadi siasat lebih lanjut. Ini nikahnya di pejabat, bukan di luar. Jadi mereka dipilihan lah. Mereka boleh datang pada hari nikah atau mereka datang lebih awal. Jadi pasangan ini memilih datang hanya pada hari nikah. Jadi bila datang pada hari nikah mereka dah bersiap lah. Cantik lah macam ustaz gini lah Okay. Jadi dah siap semua dengan rombongan yang ada. Kemudian bila mereka pergi berjumpa kadi buat penelitian, maka dia dapati yang pengantin laki-laki sebenarnya ada rekod perkahwinan. Tapi semasa permohonan dia buat pengakuan dirinya sebagai bujang. Jadi bila disiasat, ditanya, kami ada rekod tentang pernikahan saudara ni. Bagaimana saudara sekarang mendakwa belum pernah berkahwin? Jadi dia terangkan bahawa sebenarnya saya dulu ni pernah kehilangan kad pengenalan. Dan kad pengenalan saya itu telah diguna pakai oleh orang lain untuk buat permohonan dan berkahwin. Itu dakwaan dia lah. Tapi bagi kami, selagi mana ada rekod tersebut, kami tak boleh teruskan. Kalau betul lah dia mendakwa bahawa ada pihak yang telah menyalahgunakan kad pengenalannya, dia seharusnya buat pengaduan polis. Siasat itu dah berlaku bertahun-tahun sebelumnya, tapi tak ada. Jadi kami ambil keputusan tak meneruskan perkahwinan pasangan sebab ada unsur kesamaran. Dia ni istilahnya dah berkahwin. Jadi kalau dah berkahwin, takkan kita nak kahwinkan dia kali kedua dengan orang lain. Mesti poligami. Mesti buat permohonan. Tak ada permohonan dibuat. Kalau awak mendakwa isteri dah meninggal, mesti ada sijil kematian, pun tak ada. Kalau dah bercerai, sijil cerai pun tak ada. Jadi ikut hukum zahir kita kata awak ni tak layak untuk kita benarkan bernikah. Timbul tidak puas hati sampai ke peringkat buat laporan polis, akhbar dan sebagainya. Sehingga akhirnya terbukti sebenarnya memang dia pernah buat pernikahan tersebut. Jadi inilah bentuk kita boleh katakanlah penipuan lah.
walaupun niat baik nak mendirikan rumah tangga, tapi kerana ada unsur penipuan tersebut, maka inilah yang tadi kita bimbang dan khawatir. Sebab itu seperti Ustaz Izal sebutkan tadi, bahawa nikah online tadi dari sudut hukum dipastikan ianya menepati hukum dan undang-undang. Termasuk di pihak kami untuk melaksanakan proses untuk memastikan ianya tadi betul dan tepat. Ya, jadi saya harap pun, kita pun harapkanlah masyarakat tidak mengambil remeh perkara ini dan jangan ada sembarang penipuan yang berlaku ketika mana kita nak melaksanakan pernikahan ini, ya. InsyaAllah. Soalan seterusnya, kalau boleh kita sambung kepada Ustaz Izal dan juga Ustaz Razak jugalah. Tentang tadi dah sebutkan sikit tapi mungkin ada penambahan. Sekarang ni pernikahan secara talian menjadi satu perkara yang baru, tapi adakah mungkin ia menjadi satu norma yang akan kita lihat dalam masa yang panjang? Mungkin Ustaz ada komen tentang demikian, Ustaz. Ustaz Ana mula dulu, nanti Ustaz boleh tambah insyaAllah. Lagi-lagi berkenaan dengan proses RMM. Jadi bila kita berbicara tentang norma-norma baru, saya rasa masyarakat pun dah dengar dekat berita tentang norma baru selepas tempoh pemutus litar ini, dan ia pasti akan berlaku. Kita tahu pemutus litar ni ada tempoh dan jangka masa yang tertentu, dijangkakan sampai awal bulan Jun nanti. Tapi setelah bulan Jun nanti, setelah tempoh pemutus litar, pasti di situ ada beberapa perkara yang masih lagi kita perlu menjaganya lah. Ia menjadi satu norma-norma yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, kan. Allah tak akan ubah nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Jadi usahanya kena datang daripada diri kita lah. Kita nak keadaan menjadi semakin baik, kita ingin penularan wabak ini insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada negara kita dan dihentikan dan dipulihkan lagi keadaan menjadi semakin baik, Ustaz. Siapa tak rindu bertemu dengan keluarga? Saya pun dah lama tak bertemu dengan mak ayah, mungkin tak dapat nak ziarah family. Kita rindu dengan masjid-masjid. Tak pernah seumur hidupnya Ramadan macam ini, kan. Dulu adalah sekali-sekala kita cabut solat 8 terus pergi cari Lailatul Bazar, kan. Sekarang Lailatul Bazar tak ada, solat tarawih pun tak dapat, solat raya pun tak dapat. Jadi satu keadaan yang pelik sangat, tak pernah kita lalui. Tapi semua perkara ni kita lalui demi untuk memastikan bahawa kita mengaplikasikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, kamu ingin kebaikan, kamu ingin penambahbaikan bagi keadaan kamu, kena ubah diri kamu. Jadi kita perlu memastikan bahawa ada norma-norma benda yang dulu kita dah terbiasa, mungkin sekarang ni kena ubahlah. Sebagai contoh, tahap kebersihan ni kena meningkatlah, Ustaz. Kita dah tahu virus ni merebak macam mana, melalui mungkin permukaan yang kotor sebagainya. Jadi tahap kebersihan kena semakin meningkat. Mungkin bersentuhan, bersalam-salaman ni perlu dijauhi juga. Kita amalkan salam mufti, Ustaz. Jadi naib kadi pun sama, yang bakal menjadi pengantin pun sama. Dah tak boleh lagi kata saya dah tak terbiasa. Tak, awak kena biasakan diri. Ini satu, bahkan ni tuntutan agama. Nabi kata kita kena mainkan peranan, kan, untuk memastikan bahawa wabak ini semua dijauhi daripada masyarakat kita. Jadi berkenaan dengan norma-norma baru secara umum, pastinya, Ustaz, kita tahu masjid nanti insya-Allah kalau dibuka balik semula, ada beberapa perkara yang dah bukan lagi menjadi pilihan. Sejadah kena bawa sendiri, mungkin jumlah masyarakat yang boleh melaksanakan solat itu bagaimana, kan. Mungkin terhad, kemudian saf pun sama. Saya sendiri dah buat kajian, Ustaz. Sebenarnya kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, kalau ada ruang di antara saf dekat makmum, di antara satu makmum dengan makmum yang lain, hatta Imam Al-Khatib Asy-Syirbini berkata, saf itu tetap sah, salat berjemaah tetap sah. Jadi ini semua perkara yang baru yang insya-Allah kita dengan sabar kita nantikan panduan yang nanti akan keluar. Kita turuti apa panduan yang diberi oleh barisan kepimpinan kita. Tapi walaupun ada norma-norma yang baru ni, nampak macam semuanya tak boleh, Ustaz. Tapi sebenarnya semuanya tak boleh, yang boleh pun banyak lagi, kan. Jadi itu dia bagaimana Sayyidina Rasul mengajarkan kepada kita, kan. Sewaktu ada halangan, Nabi kata kita cuba berusaha untuk mencari peluang untuk melaksanakan kebaikan. Macam Nabi Muhammad dengan para sahabat. Mereka berhadapan dengan cabaran, lepas cabaran, tapi tetap juga Nabi keluarkan sedekah. Tetap juga Nabinya bangun solat tahajud, para sahabat bangun qiyamul lail. Jadi peluang untuk melaksanakan kebaikan tu ada. Awak boleh juga
walaupun berhadapan dengan cabaran, ini tak boleh, itu tidak boleh, tapi boleh juga terus untuk mungkin berikan bantuan, kalau nak orderkan makanan untuk ahli keluarga ke, ataupun mungkin dengan tahap ataupun dengan kesan terhadap ekonomi yang berlaku ni sekarang. Dan kalau kita ikut menurut jangkaan Ustaz, ramai di antara masyarakat Singapura lah yang akan terkesan dengan situasi COVID ini. Mungkin ada yang kena buang kerja, dan awak kalau dengar ada ahli keluarga, ada kawan yang awak tahu memerlukan kepada kewangan, nah ini dia peluang untuk kita laksanakan kebaikan. InsyaAllah, semoga Allah SWT kurniakan kepada kita jalan keluar. Jadi norma yang baru ni merupakan satu lumrah setelah post CB, setelah habis pemutus litar itu, dan saya rasa ia akan memberi kesan juga terhadap sebahagian daripada amalan agama kita. Mungkin sebahagian daripada kuliah yang diadakan dekat masjid. Dulu dah terbiasa kan Ustaz, ada ceramah, ada kuliah, kita boleh hadir, kita boleh duduk, kita suka dengar asatizah menyampaikan ceramah dan syarahan. Sekarang ini mereka tetap boleh laksanakan perkara tu, boleh menyampaikan syarahan, boleh menyampaikan ceramah, tapi mungkin pada wadah yang berbeza, mungkin secara online. Sehinggalah keadaan menjadi semakin terkawal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT mengurniakan kepada kita jalan keluar, insya-Allah. Ustaz, ada penambahan mungkin Ustaz? Saya ingin tekankan apa yang Ustaz Izal sebut berkenaan dengan contoh bersalaman. Sebenarnya walaupun sekarang ini sebelum nikah online kita perkenalkan, daripada kalau saya tidak silap mungkin dalam bulan Mac lagi, kita sudah mula menasihatkan juru nikah, naib qadi dan qadi kami supaya elakkan daripada bersalaman ketika lakukan ijab dan qabul. Jadi benda itu dah mula dilaksanakan secara meluas, dah mula diterima oleh masyarakat. Jadi berkenaan dengan bersalaman ini pun ianya akan dijangkakan berterusan walaupun setelah andainya pemutus litar ini tadi tidak lagi disambung, maka nikah mungkin kalau dibenarkan juga secara in person, tapi langkah-langkah sedemikian masih akan diteruskan. Jadi ini akan menjadi sebahagian daripada mungkin norma sepanjang mana wabak pandemik ini masih lagi ada. Sama jugalah kalau kita kata berkenaan dengan nikah online. Sampai bila ianya akan diberikan kelonggaran untuk dilakukan bergantung kepada situasi dan keadaan. Jadi bila mana nikah itu dilangsungkan dengan cara yang sedemikian, orang ramai yang hadir sama meraihkan pun dah mula berkurangan. Dulu mula-mula kita berikan batasan kepada 250. Kemudian dikurangkan kepada 10. Kemudian yang terakhir sekali kepada jumlah yang paling kita kata maksimal lah. Hanya juru nikah, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan kedua saksi. 6 orang saja. Kadang-kadang mak bapa sendiri tak dapat nak lihat anaknya bernikah. Sedih lah. Tapi itulah keadaan yang dah mula diterima dalam masyarakat bahawa ini yang akan perlu mereka hadapi dari masa ke semasa selama mana keadaannya masih lagi kekal seperti sedia yang ada sekarang. Tapi pada waktu yang sama, ahli keluarga masih boleh meraihkan. Kalau mereka buat dalam jumlah yang terbatas, seperti tadi Ustaz kata teknologi yang ada, kalaulah Ustaz menggunakan pendekatan online. Jadi mungkin pasangan juga boleh menggunakan pendekatan sedemikianlah. Pancarkan pernikahan yang mereka lakukan mungkin secara fizikal melalui online. Supaya saudara mara yang berada dekat luar negeri pun, sahabat anda yang lain pun boleh sama-sama meraihkan. Kalau tak boleh, kita kata salam keruk. Tak apalah, sekarang kan banyak transfer saja, PayNow dan sebagainya. Boleh jugalah. Bila saya sebut gini, maknanya kalau duit raya pun macam gitu dia Ustaz. Tak datang berziarah, tak apa, ziarah melalui alam maya, kemudian boleh transfer jugalah. Ada juga duit raya jugalah. Jadi ini mungkin normanya yang akan berlaku lah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi kita sebagai masyarakat perlu melihatlah bahawa
keadaan sebelum COVID-19 dan keadaan selepas COVID-19 itu tak akan sama. Jadi kita perlu siapkan diri kita untuk norma-norma yang baru supaya kita mudah untuk terima norma-norma ini insya-Allah. Dan alhamdulillah saya rasa kita dah sampai penghujung rancangan Syawal kali ini. Mungkin kita boleh menjemput untuk asatizah kita bagi kata-kata terakhir untuk episod kali ini. Nasihat-nasihat ke, ucapan hari raya ke, silakan Ustaz. Terutama sekali kepada pasangan-pasangan yang terjejas lah. Sama ada ketika tempoh pemutus litar yang pertama pada bulan April, kemudian sambung kepada bulan Mei. Jumlahnya tadi telah Ustaz sebutkan pada awal, ramai 200 lebih. Jadi kepada mereka khususnya lah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana kesabaran mereka, juga memahami keadaan untuk kepentingan lebih ramai. Jadi atas kefahaman mereka tadi, kesabaran mereka tadi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Kami cuba membantu, tapi juga apa yang dapat kami bantu tadi terbatas. Jadi banyak menjejas pasangan-pasangan, maka saya mohon maaf kerana tidak dapat untuk memenuhi sebahagian daripada permintaan-permintaan pasangan, juga keluarga masing-masing. InsyaAllah kita doakan moga Allah memudahkan urusan kita agar pasangan yang terjejas insya-Allah boleh terus bernikah, sama ada dengan online ataupun tengok bagaimana keadaan kemudiannya nanti. Tapi kita dah berikan alternatif, kami akan bantu sesuai dengan syarat-syarat yang sedia ada tadi. Jadi ini kepada pasangan yang terjejaslah khususnya. Dan pada pasangan yang akan bernikah nanti, sebab biasanya bulan Jun ni bulan yang biasa banyak orang buat tempahan. Memang ramai sebenarnya. Kita ada angka sampai 400 untuk bulan Jun sahaja. Kerana mungkin mereka buat persediaan bahawa itu adalah cuti sekolah. Jadi kalau mereka dibenarkan, kita minta kerjasama lah. Pastikan apa juga yang telah kita tetapkan tentang jumlah pasangan yang boleh ikut serta, kalangan ahli keluarga, sesuai dengan apa yang diarahkan nanti oleh pihak ROMM. Begitu juga dengan langkah-langkah yang kami letakkan seperti contoh tadi, bersalaman dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita kata untuk bernikah, salam. Kadang-kadang dah habis nikah tu, dia akan salam bapa mertua dan sebagainya. Jadi tengoklah bagaimana keadaan. Jadi untuk waktu sekarang ini, kurangkanlah penyentuhan fizikal yang boleh berlaku. Jadi itu untuk pasangan yang akan bernikah. Secara umum kepada semua masyarakat Islam yang alhamdulillah punya keluarga masing-masing, maka saya doakan moga-moga keluarga semuanya tadi dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dari masa ke semasa keluarga akan berhadapan dengan banyak cabaran, terutama dalam keadaan sekarang. Maka setiap daripada suami ataupun isteri memerlukan sokongan daripada kedua belah pihak. Maka inilah masanya untuk memberikan sokongan yang diperlukan kepada pasangan masing-masing. Jadi saya ucapkan sekali lagi, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Islam Singapura di atas kesabaran, di atas kedabahan anda. Kita telah melalui satu bulan Ramadan yang luar biasa, dan sekarang ini kita berhadapan dengan bulan Syawal. Perjuangannya masih ada lagi, masih lagi berterusan, masih lagi berlangsungan. Dan insya-Allah dengan ketabahan kita bersama, dengan kesabaran yang kita lalui, insya-Allah bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita huraian insya-Allah. Dengan bulan suci ini, bulan Syawal, saya mengucapkan kepada anda semua, kepada ahli keluarga anda semua, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memelihara diri anda, Allah terus memelihara negara yang kita cintai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan huraian bagi seluruh penduduk dunia insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah sampai kita ke penghujung cara Syawal kali ini. Saya rasa banyak mutiara-mutiara, pencerahan-pencerahan dan banyak perkara yang dapat kita pelajari pada hari ini yang boleh kita amalkan pada kehidupan kita hari ini. Sama-samalah kita teruskan kesabaran kita, sama-sama kita
menerima norma-norma yang baru ini dan kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita untuk melalui segala ujian dan cabaran yang kita hadapi ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam episod 2 Syawal kali ini. Saya rasa banyak yang telah kita pelajari dan dapat kita bawa pulang untuk kita sama-sama amalkan. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipermudahkan segala ujian kita ini dan sama-samalah kita tingkatkan kesabaran kita, tingkatkan amalan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapat bantu kita dalam segala ujian yang kita lalui. Kalau anda belum subscribe di Salam SG TV, harap dapat subscribe kerana ada banyak kandungan-kandungan konten video yang dapat kita manfaatkan daripada asatizah-asatizah kita dan orang-orang yang lain. Dan juga kongsikan video ini bersama ahli keluarga anda, bersama rakan-rakan anda. Dan saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Sekian saja, insya-Allah kita bertemu pada episod yang akan datang ataupun video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.